Okey Al-Hakim. Sekejap. Hakim. Main game Okay, start. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaimi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, alhamdulillah. Okey, semua diberi kesihatan yang baik. Tak ada sakit apa-apa ya? Tak ada. Ada sihat. Ada. Okey, sihat. Okey, syukur. Okey, hari ini dalam tajuk Teknologi Maklumat dan Komunikasi kita akan mempelajari iaitu unit 1 pengaturcaraan. Okey, semua dah ada buku teks? Dah. Okey, bagus. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, apa itu maksud pengaturcaraan? Apa pendapat awak tu? Apa itu pengaturcaraan? Atau cara? Apa tu atur cara? Atur cara tu apa? Cara menjaga masa. Cara menjaga masa? Bawah. Bukan. Kita nak belajar tentang dalam komputer. Okey, betul. Okey, betul lah tu. Okey, pengatur cara ni iaitu kaedah yang mana memberi arahan kepada komputer untuk dia menjalankan sesuatu barang elektronik. Ashraf, tutup mulut. Ya, dah. Okey, maksudnya kaedah. Okey, komputer macam mana kaedah tu? Kaedah untuk memberi arahan kepada barang elektronik. Jadi siapa yang menjalankan elektronik itu bergerak? Okey, siapa yang buatkan? Hardware ke software? Elektrik. Ya, elektrik. Tapi siapa yang buatkan benda elektrik itu bergerak? Sistem apa? Teknologi. Okay. Sistem komputer. Okey, maksudnya komputer ni ada seseorang ataupun ada sesuatu syarikat, dia dah mengkodkan sistem komputer di dalam peralatan elektronik. Sebab peralatan elektronik itu dia tak boleh bergerak dengan sendiri. Jadi dia ada sistem komputer yang membolehkan elektronik itu untuk dia melakukan tugasan dia. Okey, sebagai contoh apa kalau awak cikgu nak tanya Salahuddin, contoh elektronik dan apa fungsi dia? Mesin basuh baju untuk basuh baju. Okey, mesin basuh baju untuk basuh baju. Okey, lagi. Telefon. Telefon. TV, memaparkan skrin. Peti ais untuk simpan makanan. Okey, bagus. TV untuk tengok TV. Okey, jadi awak faham, awak tahu apa fungsi dia, apa jenis barang elektrik dan juga fungsi elektrik. Okey. Awak buka buku teks semua kan? Okey, awak tengok muka surat 1 jap. Cikgu share jap. Okey, dekat sini tajuk unit 1 nampak tak? Cikgu share. Nampak. Cikgu guna komputer. Okey, pengaturcaraan. Okey, dekat sini awak nampak ada berapa orang kat sini? 4. 4. Okey. 3 orang ni merupakan satu family. Okey, dan seorang ni siapa? Siapa pekerjaan dia apa ni? Penjual. Okey, Penjual. Jual. Okey. Ada, okey, kalau awak tengok kat sini, Narish bersama-sama ibu dan ayahnya berada di sebuah kedai menjual barangan elektrik. Ayah Narish ingin membeli sebuah mesin basuh automatik. Okey. Sebelum dia nak membeli sebuah mesin automatik, jadi dia akan selidik. Okay. Apa jenis, apa jenama, apa fungsi dia, apa kelebihan dia, apa keistimewaan dia untuk membeli barang elektronik. Okey, dekat sini. Ayah Narish kata apa? Apakah keistimewaan mesin basuh ini? Okey, lepas tu jurujual cakap apa? Mesin ini mempunyai komputer benam. Hanya perlu menekan satu butang dan mesin ini akan melaksanakan semua proses basuhan. Okey, cikgu nak tanya, apa itu komputer benam? Wayar elektrik. Bukan. Komputer kali-kali. Bukan.
Komputer masuk air. Okey, Gudang cikgu, elektrik. cikgu nak tanya Wardina. Okey, Wardina, komputer benang tu apa? Komputer yang kita tak nampak kat mana? Pernah belajar tapi tak ingat. Komputer belah Rasanya. Apa Wardina? Komputer belah dalam. Komputer belah dalam. Okey, betul lah tu. Maksudnya dia dah setkan satu arahan komputer di dalam mesin itu. Jadi setiap peralatan elektronik itu semua dah ada komputer benang. Jadi kita hanya sebagai manusia, kita hanya menekan satu butang sahaja dan komputer benang itulah yang akan memberi arahan kepada peralatan elektronik untuk dia melaksanakan tugasan. Okey, faham tak? Faham. Okey, faham Boleh lah. Boleh lah. Okey, kalau awak tengok kat sini. Okey, 1.1 kegunaan atau cara komputer. Okey, kalau awak tengok kat sini, Naresh tengok. Naresh pun dalam mimpi pun dia masih bermimpi lagi tentang peralatan elektronik ni. Okey, punyalah dia punya imajinasi dia sampai terbawa-bawa. Dia punya bayangan dia tu. Okey, cikgu nak siapa baca? Hyuri. Saya. Okey, Hyuri baca tentang pendingin hawa. Apa fungsi dia? Atau cara komputer ada pada saya membolehkan saya menetapkan, mengesan dan menyelaraskan suhu bilik berdasarkan isyarat yang diterima daripada pengguna. Okey, apa yang awak faham tentang atau cara pendingin hawa ni? Apa? Dia boleh kawal menggunakan remote. Okey, siapa yang kawalkan tu? Manusia. Manusia. Okey. Ya. Dalam sistem pendingin hawa tu dia dah set dah. Okey, ada 3 fungsi dia yang bolehkan dia untuk menetapkan apa? Menetapkan suhu dia, lepas tu mengesan suhu bilik dan menyelaraskan suhu bilik. Jadi dalam pendingin hawa tu kita akan diberikan satu remote kan untuk kita kontrol dia punya kipas dia, fan, lepas tu kita punya cool dia, kedinginan hawa. Siapa contoh ni? Bukan. Zahid. Okey, jadi pendingin hawa fungsi dia ada 3. Menetapkan suhu, mengesan dan menyelaraskan suhu bilik. Okey, kalau kita tak ada remote tu macam mana? Boleh tak kita nak selaraskan suhu pendingin hawa ni? Boleh tak? Boleh kan? Tak boleh. Jadi kita ada remote control untuk kontrol pendingin hawa. Okey, next. Ridwan, televisyen pintar. Okey, tolong baca. Okey. Atau cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya mencapai aplikasi internet dan melakukan pelbagai fungsi interaktif. Okey, maksud dia kat sini apa, Ridwan? Maksudnya komputer tu dia dah set pada TV dan kita boleh kawal daripada remote. Okey. Kita beli contoh, kita beli televisyen pintar kan. Kalau kita beli sahaja, tak ada rancangan lain, ada tak? Kalau kita kena perlukan antena tak? Kalau kita hanya ada televisyen saja. Kalau televisyen Perlu. Perlu. okey. Perlu. Ada perlu, ada tak perlu. Kalau perlu tu kita akan beli Astro kan untuk kita sambung dekat TV supaya kita akan dapat tengok apa yang ada dekat dalam siaran. Okey, so kalau tak ada Astro ataupun antena, kita boleh connect dengan apa? Internet. Connect dengan internet. Sebab sekarang internet dengan televisyen dah boleh berhubung di antara satu sama lain. Jadi tak ada masalah. Kalau kita tak ada siaran Astro ke, jadi salah satunya kita ada internet. Kalau tak ada internet apa? Kita boleh sambung buat apa lagi kat televisyen ni? Kalau tadi internet, tak hidup. Main game. Main game. Okey, main game boleh. Ada lagi? Bluetooth cerita kan, ataupun masuk USB ataupun pen drive untuk tengok secara lebih jelas lah dekat televisyen pintar kan. Okey, bagus. Okey, seterusnya pembersih vacuum robotik. Siapa nak baca? Saya. Saya tu siapa? Tak apalah. Cikgu nak ni lah, Ibtihash. Ibtihash baca pembersih vacuum.
Atau cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya bergerak dan membuat pembersihan di kawasan yang ditentukan. Okey, jadi maksud dia apa Iftihaj? Dia vacuum sendiri. Okey, jadi dia bergerak dengan sendiri. Diri. Siapa kat rumah ada pembersih macam ni? Ada sesiapa ada? Rumah atuk. Rumah atuk ada? Okey, wah. Hebat rumah atuk dia ada ni. Okey, jadi masuk kat sini dia akan menyedut dan membersih kawasan rumah secara sendiri. Maksudnya dia akan pergi sudut ke sudut. Maksudnya dia akan bersih dengan sempurna lah kan? Jadi kita Cikgu sama ada guna ke sapu. cikgu? Apa? Cikgu ada ke? Vacuum Ada. pakai remote controller. Tak ada. Mana ada cikgu? Ada. Pakai penyapu je. Tak mampu lagi. Okey, bagus. Seterusnya, Aina Sofia baca jam penggerak digital. Aina buka mic. Atau cara komputer dah buka. Okey, baca. Atau cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya menunjukkan masa dan membunyikan penggera dengan pelbagai bunyi. Okey, bagus. Dah, cikgu? Maksud dia kat sini apa? Maksud dia kat sini? Apa yang awak faham? Waktunya. Kejut kita bila masuk kita dulu ni. Okey, betul. Maksudnya kat sini kita akan set masa lah dekat jam tu kan. Walaupun kita lalu. Siapa tu? Siapa yang nafas kuat tu? Apa tu? Tak dengar Aizli Bukan, suara awak. Okey, Orang tidur macam maksudnya dekat sini kita boleh set masa lah dengan menggunakan pelbagai jenis bunyi. Nak bunyi ayam ke, bunyi apa ke. Jadi kita boleh gunakan dia. Okey, selain jam penggerak digital, apa lagi yang bolehkan awak bangun? Jam telefon. Jam telefon lagi? Telefon. ayam. Okey. Tradisional bunyi ayam. Betul-betul. Bunyi ayam tu memang kita akan automatik terus bangun. Sebab dia akan sentiasa berbunyi. Okey? Okey, buku surat seterusnya. Peti sejuk. Okey, Zaid baca Zaid. Aku dah baca cikgu. Zaid buka mic. Man. Zaid buka mic Zaid. Okey, Zaid. Atau cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya menentukan suhu yang sesuai untuk menyimpan makanan. Okey, atau cara komputer yang ada pada saya boleh dia menentukan suhu dan menyimpan makanan. Kalau awak tengok sekarang ni, inovasi sekarang ni, peti sejuk ni, dia dah boleh keluarkan air batu kan dengan sendiri kan? Betul? Kan? Jadi tengok teknologi sekarang dah semakin canggih. Lepas tu ada apa? Ada dekat dia punya luar, dia punya peti sejuk tu ada suhu darjah Celsius yang ditunjukkan dalam peti sejuk. Okey, seterusnya mesin basuh elektronik. Okey. Mesin basuh elektronik dia berfungsi dia untuk mengesan berat muatan, menentukan cara basuhan, tempoh bilasan dan masa putaran. Okey, siapa ada ni? Siapa ada ni mesin basuh macam ni? Dobby ada. Okey. Ini selalunya dekat Dobby lah. Dekat rumah dia punya tengah dia ni dekat atas kan? Ini dekat Dobby selalunya. Dekat rumah. Kalau kat atas Dekat rumah tu, mak saudara saya ada. okey, ini mesin basuh ni agak Dekat rumah mahal mak juga saudara lah. saya ada. Sebab dia fungsi dia untuk mengering baju. Jadi agak mahal juga mesin basuh ni. Saya ada cikgu. Okey, tapi fungsi dia sama je. Kalau kita guna dia punya lubang dia dekat atas ataupun dekat depan, dia punya fungsi dia sama je. Dapat mengesan berat muatan. Kalau kita letak pakaian yang banyak, jadi mesin tu dia tak boleh nak berfungsi dengan baik. Mungkin dia akan bagi warning dekat kita kan. Tak boleh dia nak pusing. Okey, lepas tu menentukan cara basuhan. Okey, berapa kali basuhan? Berapa kali? Berapa kali? Jam itu ke? Tiga kali. Automatik dia akan basuh secara 3
kali dan Kali. tempoh bilasan. Okey, dan masa putaran, okey tengok. Masa putaran ni dia ada mengikut kepada kualiti pakaian. Okey. Kalau jenis untuk kita nak basuh pakaian yang jenis berat seperti kosong ataupun selimut, jadi masa putaran dia agak lama dan perlahan. Okey, lepas tu ketuhar gelombang mikro atau cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya melakukan pelbagai cara memasak. Okey, gelombang mikro ni fungsi dia untuk apa? Boleh goreng tak dalam Panaskan tu? makanan. Okey, panaskan Panaskan makanan. Okey. Boleh tak panas sekali dengan pinggan kaca? Tak boleh. Pecah je. Boleh. Tak boleh. Sebab dia Boleh. gelombang mikro, bukan oven. Oven tu macam kita nak bakar kuih kan. Okey, kalau kita masuk pinggan kaca dalam oven tu memang pinggan kita akan pecah. Tapi kalau gelombang mikro tu kita boleh letak dalam mangkuk yang plastik tu pun, Microwave ke? ataupun polystyrene, kita pun boleh masuk. Makanan kita pun akan dipanaskan. Okey. Ada apa-apa lagi nak tanya? Ada. Nak tidur. Kejaplah, sabar. Tak lama dah ni. Siapa nak tidur? Okey, Tak nak. tengok Okey. muka surat dekat sini. Okey. Penggunaan atau cara komputer berdasarkan gambar ikan yang disediakan, berikan kegunaan atau cara komputer bagi A. Periuk nasi elektronik. Fungsi dia nasi, sup, kukus, lagi apa? Selain daripada masak nasi, masak sup, kukus, apa lagi fungsi? Masak Maggi. Kuih tim. Masak Maggi. Masak Maggi. Odeng. Okey, Masak boleh masak Maggi. Kasih. Makaroni. Okey, jadi awak faham apa fungsi periuk nasi elektronik. Ada pelbagai cara masakan awak nak buat. Masak nasi, masak Bubur. sup, masak bubur, Lagi. masak Maggi. Maggi. Nasi goreng tu tak tahu. Nasi goreng tak Masak. pakai dalam tu Nasi goreng tak boleh lagi Masak kot. daging. Tak pernah ya orang masak dalam tu. Tahu orang masak atas kuali, terdapur. Ayam. Goreng ayam, kukus ayam boleh. Okey, lepas tu B, telefon pintar. Ni apa fungsi dia? Internet. Dengan wifi. Okey, kalau yang ni, kalau yang gambar sama surat ni apa? Mesej ataupun email. Okey, lagi ni apa sebelah dia ni? Kalender. Tanda. Apa lagi fungsi telefon pintar yang awak tengok? Phone. Call. Kita tengok Korea. Okey, bagus. Jadi awak tahu, awak boleh bezakan fungsi telefon pintar dengan fungsi periuk nasi elektronik. Okey. Buku surat 4. Okey, tengok dekat atas ni. Atur cara komputer ialah satu set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer membuat sesuatu. Sesetengah perkakasan harian mempunyai komputer benang. Komputer benang ini mempunyai atur cara komputer yang menentukan cara perkakasan tersebut berfungsi. Kegunaan atur cara ini adalah untuk memastikan perkakasan tersebut dapat melaksanakan tugas mengikut tetapan. Okey. Contohlah, kan? Kalau kita tak guna komputer benang, barangan elektronik ni dapat bergerak ataupun tak? Tak dapat kan? Tidak. Kalau kita tak ada barang elektrik, contohlah mesin basuh tak ada, kita guna apa? Guna tangan. Guna tangan. Okay. Itu pun adalah salah satu pengaturcaraan dalam aktiviti fizikal. Okey, jadi mesin dan juga manusia dia ada atur cara dia sendiri untuk melakukan satu tugasan. Kalau contoh, ni dalam bahagian elektronik, pengaturcaraan elektronik. Okey, kalau contoh mesin basuh, kita akan tekan butang dan butang itu akan selesaikan dia punya tugasan. Tapi bagi manusia pula, pengaturcaraan secara bagi manusia secara fizikal, kita nak, kalau kita tak ada mesin basuh, kita guna tangan untuk basuh baju. Okey. Apa proses semasa awak nak basuh baju menggunakan secara atur cara fizikal? Boleh awak cerita kat cikgu?
Boleh. Okey, dia bermula dengan apa nak basuh baju ni? Boleh air. Buat sabun. Lepas tu buat Buat sabun. sabun. Lepas tu ambil berus. Ambil besen. Tu celuk dalam air. Berus. Lepas tu berus baju. Lepas tu jemur. Bilas mana bilas? Berus. Okey, jadi fungsi dia sama sahaja dengan atau cara fizikal dengan manusia, Tapi penat. tu cara fizikal dia agak penat lah sebab kita banyak Lambat kerja kan dan lambat. Lepas tu proses mengering baju pun agak lambat. Jadi kita di teknologi yang baru ni banyak pelbagai fungsi barangan elektronik yang boleh kita gunakan. Jadi kalau barangan elektronik tu lagi power, awak rasa mahal ke murah? Mahal. Okey, lagi mahal. Mestilah murah. Mestilah mahal. Sebab Ini tak apalah kalau dia. kualiti dia dah baik kan. Jadi Saya tak harganya nak pun pakai basuh-basuh mahal. mahal. Tak kisah mahal ke tak mahal ke sama je. Fungsi dia sama je. Cuma kalau barangan yang mahal ni dia boleh menjimatkan elektrik. Bil elektrik pun tak tinggi. Faham? Itu maksud dia. Perbezaan. Sebab dia ada smart investor. Smart investor kan. Okey. Tengok orang beli. Jadi kalau dah besar nanti siapa yang berkemampuan, siapa yang ada bajet lebih kan, dah dapat kerja bagus-bagus, boleh guna peralatan elektronik yang lebih mahal sebab dia boleh menjimatkan elektrik, menjimatkan bil kita. Memanglah dia mahal tapi dia dia berbaloi lah. Kalau contoh kita guna barang biasa, harga yang biasa, bil elektrik kita agak tinggi lah kan. Itu beza dia. Okey. Hari ni dah lagi 15 minit lagi. Okey, tengok kat sini. Okey, ini yang cikgu kata tentang pengaturcaraan aktiviti fizikal yang mana manusia sendiri yang akan gerakkan aktiviti yang dia nak lakukan, bukan lagi komputer. Awak tengok kat sini dia buat apa kat sini? Siap ikan. Yang ikan. Okey, siang ikan ada step-step dia sendiri kan. Bukan macam tu je. Awak tengok kan. Bermula dengan apa? Kalau orang perempuan dia tahulah. Dia mula dengan apa? Dia besi-besi. Lepas tu potong. Buat sisik kan. Buat sisik Buang dulu. sisik je. Buang Bahagian perut ikan. Lepas tu buang perut Pindah perut ikan. ikan. Sama ni saya Buang makan tak isi apa je. perut dan insang. Insang. Okey, lepas tu Basuh. lepas tu Ambil baru bersih. boleh Goreng. Okey, kalau nak potong daging, macam mana? Pisau. Saya ada pengalaman sebab saya jual daging. Ya. Afian, apa Buang cikgu lemak. buat cerita pengalaman kat cikgu? Dia tak pernah potong lagi kambing. Saya pernah katok tulang ada je lah. Saya tak pernah. Sama lah kan. Jadi dia memerlukan atau cara dari manusia supaya tugasan tu dapat diselesaikan. Okey. Tapi ayah saya buat je ni. Siap. Okey. Cikgu nak awak bayangkan. Okey, bayangkan dalam awak punya fikiran kan. Macam mana dalam satu bumi ni kan, kita dah memang automatik tak payah buat kerja. Okey, apa keburukan bagi manusia? Kita dah Pemalas. Manusia jadi pemalas. gemuk. Okey, lagi? Tak aktif. Aktif. Okey. Lagi? Tarik dah tambah-tambah. Badan cepat lengah. Badan cepat Yalah. lengah. Okey, bagus. Jadi awak Badan faham. cepat mati. Cepat Kalau Senang Okey. diserang diam. penyakit. Okey. Kalaulah dunia kita ni penuh dengan barangan elektronik dan juga memang terlalu power sangat dia punya kuasa. Lepas tu keburukannya bagi manusia, mungkin manusia ni akan pemalas. Kan? Lepas tu Alien datang. Alien datang. Awak percaya ke alien datang? Datang. Okey, pemalas. Lepas tu pergi nak buat, yelah, agak memberi keburukan jugalah pada manusia kan. Okay. Ada masa lagi 8 minit.
Okey. Aktiviti hari ni cikgu nak awak fikirkan satu barang elektronik selain daripada gambar yang di atas tadi, mesin basuh semua tu kan, cikgu tak nak. Selain daripada itu, apa fungsi dia? Itu je tugasan hari ni. Barangan elektronik, fikirkan satu barangan. Satu je, cikgu nak satu je. Mudah. Tulis dalam buku. Tulis dalam buku tulis je. Awak tulis satu jenis barang elektronik dan apa tugas dia, apa fungsi dia. Itu sahaja. Hantar dekat WhatsApp cikgu. Simple. Kalau robot cikgu. Kalau barang elektronik tu Robot, ambil barang robot. tadi tapi fungsi dia lain. Apa-apa Bertisha? Boleh ke ambil alat yang tadi tetapi guna fungsi dia fungsi lain? Boleh juga, boleh juga. Tapi jangan sama. Contoh mesin basuh, awak kata mesin basuh Samsung ke kan, awak cuma tambah dia punya jenama, cikgu tak nak macam tu. Ada banyak lagi barang elektronik yang boleh awak tulis. Kipas. Untuk Okay. automatik. Kipas tu boleh lagi. Apa lagi? Lampu. Lampu. Okey. Buku TV. digital. Okay. Ha? Ada apa-apa lagi nak tanya? Tugasan awak hari ni itu sahaja. Tak ada. Okay. Hantar kat mana? Hantar kat WhatsApp cikgu. PM Senang. BTTMK je. Awak nak hantar situ ke? Boleh juga situ kan, sebab kita dah ada grup sendiri kan. Hantar kat Cikgu, situ. Cuba invite saya cikgu. Saya tak ada grup tu. Sama. Siapa yang buat ni? Siapa suruh kau les? Rasanya Adam. Ada buat. Adam les ke kita Tu yang orang. les cikgu. Ada Ashraf yang buat. Okey, jadi ada Ashraf Dia yang nanti. les cikgu. Siapa yang kawan-kawan awak tak ada dalam grup tu, nanti awak invite. Lepas tu kerja semua TMK tu hantar kat dalam grup, tapi tulis nama tau. Cikgu nak tick, cikgu nak buat kehadiran awak. Nama macam mana? Tak Tulis faham. nama awak sendiri. Tulis nama lah. kat Jadi kat WhatsApp. masuk lepas siap kau tulis kat bawah tu. Salahuddin siap. Ya macam tu. Tulis nama sahaja, okey? Okey, kita sudahi kelas kita dan sambung kelas kita dengan tasbih kifarah dengan suratul As. Okey. Lubang dia tu. Dah isi tu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi ya. Baik, bro. Okey, bye. Benda kau bagi ni kot. Bagi kat grup. Nombor telefon. Okey. Nanti aku